Quran dan Sunnah menyatakan benda ni tak betul, salah. Dia masuk syurga atau neraka itu bukan urusan kita. Mungkin satu perkara ini dia buat salah, tapi ada 10 perkara lain yang dia buat betul. Dan kerana 10 perkara yang betul itu, Allah ampunkan dosa dia yang satu ini. Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Dan mungkin kalau satu ini yang salah, dia tak ada betul yang lain dia buat, tetapi dengan rahmah Allah nak ampunkan dia. Kita tak tahu. Dan mungkin sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat dan Allah terima taubat dia yang ikhlas, kita tak tahu. Jadi kita di sini kita bukan menghukum, kita hanya menyatakan kaedah. Saya rasa saya perlu tekankan benda itu. Kita menyatakan kaedah, insya-Allah. Nah, tuan-tuan dan puan, sebelum kita masuk kepada perbincangan berkenaan matan ini, beberapa minggu lepas bila kita sebut tentang sanad ini, dan juga kalau siapa ingat bila kita kuliah kita berkenaan dengan peristiwa di Gua Hira, saya ada sebut satu perkara berkenaan dengan hadis ini. Kadang-kadang bila diriwayatkan oleh perawi, dia tambah perkataannya untuk menerangkan sesuatu hadis itu. Kita panggil apa? Kita panggil, ada orang ingat? Kita panggil apa? Contohnya kalau dalam kuliah peristiwa di Gua Hira gitu tu, bila Aisyah yang meriwayatkan hadis itu menyatakan Nabi di Gua Hira dia yatahannas. Salah seorang rawi yang meriwayatkan hadis itu, dia menafsirkan perkataan itu, dia mengatakan wa huwa ta'abbud, iaitu Rasulullah beribadah. Jadi wa huwa yata'abbud itu dia bukan datang daripada rawi yang asal, bukan daripada Aisyah. Dia salah seorang rawi di dalam hadis. Okay? Jadi bila diselitkan perkataan yang bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, dia ada satu istilah kita panggil mim dal ra jim, mudraj. Mudraj ni selitan. Kalau dalam bahasa Inggeris, saya masa kami mengaji dulu, guru kata interpolated. Ada selit. Rawi selitkan kata-kata dia untuk menerangkan sesuatu perkataan atau untuk menerangkan dengan lebih lanjut hadis ini. Kalau siapa yang pergi kuliah fiqh 2 minggu lepas, tak silap saya, tadi nak dengar macam tu, Abu Hurairah bila dia meriwayatkan berkenaan dengan wudu, kan? Para sahabat lain faham wudu ini ambil setakat bahagian wudu yang Nabi sebut. Tapi Abu Hurairah di dalam hadis itu dia menghuraikan, dia menafsirkan, dia kata kalau ambil lebih baik. Dan kalau Nabi suruh sampai siku kan, Allah suruh sampai siku dalam Quran pun, Nabi pun dalam hadis suruh sampai siku. Abu Hurairah dia tafsirkan, dia kata kalau lebih daripada siku lebih baik. Dia tafsirkan. Dan di kalangan para sahabat hanya Abu Hurairah seorang saja menafsirkan hadis itu sebegitu. Sahabat-sahabat tak ada. Dan dibuat perbahasan oleh para ulama, penafsiran Abu Hurairah dalam hal ini boleh dipertingkat. Sebab salah satu perkara ialah sahabat lain tak tafsir begitu. Dan salah satu lagi perkara yang dibahaskan oleh para ulama, perkara itu menyusah. Dia membebankan. Sebab dah lebih daripada had biasa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma para sahabat dan juga para ulama yang membincangkan perkara itu, para sahabat di zaman yang hidup bersama-sama dengan Abu Hurairah tidak mengecam Abu Hurairah. Cuma tafsirannya dalam bab itu tidak dipersetujui oleh sahabat-sahabat lain. Mereka tak tafsirkan begitu dan juga dibincangkan oleh para ulama. Saya sebut benda ini sebab kadang-kadang kita bila komen tentang sahabat dan sahabat Nabi SAW, kita kena ada adab. Mereka manusia yang jauh lebih baik daripada kita. Mereka manusia yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kita nak sebut tentang sahabat ni kena hati-hati. Kena hati-hati. Jadi mudraj ini tuan-tuan,
dia ada kaitan dengan sanad kerana para ulama hadis ini yang kata hebat. Dia bila kaji hadis, dia tengok yang mana mudraj dalam hadis itu. Dia nak tahu yang mana tambahan. Kenapa? Kenapa nak tahu yang mana tambahan? Saya dah sebut dah. Siapa boleh ingat? Dan tuan-tuan pun saya rasa boleh fikir tu. Sebab apa? Tambahan orang yang menafsirkan hadis itu penting untuk tahu. Untuk kita tahu, untuk kita bezakan ini bukan hadis, ini tambahan rawi. Kenapa? Penting untuk kita tahu. Kenapa? Boleh nampak? Kenapa penting untuk kita tahu tambahan ini? Penting untuk kita tahu tambahan ini bukan kata-kata Nabi. Tambahan ini merupakan tambahan perawi. Kenapa penting? Mungkin salah. Ya, kerana alhamdulillah. Kerana tafsiran perawi tak semestinya betul. Tafsiran perawi tidak semestinya betul. Contoh saya bagi tadi. Abu Hurairah menafsirkan begitu, sahabat yang lain tidak menafsirkan begitu. Contoh. Nah, bila para ulama hadis ini nak mengkaji yang mana tambahan ini, satu perkara lagi dia secara tak langsung dia akan jumpa. Dia cari tambahan, yang mana tambahan ini dia akan jumpa satu benda lagi. Saya boleh nampak. Bila dia bayangkan seorang ulama hadis, dia mengkaji satu matan hadis, teks hadis itu, kan? Nak tahu yang mana kata-kata Nabi, setakat mana kata-kata Nabi dan yang mana tambahan perawi. Dia akan tahu satu lagi apa. Selain daripada tambahan, dia akan tahu apa satu lagi. Dia akan tahu siapa yang tambah. Nampak? Dia akan tahu perawi mana yang tambah. Sebab itu saya selalu sebutkan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mengaji sedikit berkenaan dengan hadis ini, kita boleh nampak Islam ni hebat. Hebat. Dia bukan saja mengkaji yang mana tambahan, dia juga mengkaji dalam senarai rawi dalam hadis itu. Kadang-kadang kita sebut itu, kadang-kadang dalam satu-satu hadis ada 6 orang rawi. Kadang-kadang ada 5, kadang-kadang ada 4, kadang-kadang lebih daripada 6. Kan? Sebab kita sebut itu, saya diulangkan kerana ada yang baru. Daripada Nabi, siapa dengar atau tengok Nabi buat? Para sahabat. Kan, sahabat. Contoh kita sebut hadis innamal a'malu binniyat itu. Siapa yang riwayatkan daripada Nabi? Umar. Siapa yang dengar Umar riwayatkan hadis ini? Imam Umar meriwayatkan hadis itu semasa dia membaca khutbah. Sa'ad bin Abi Waqqas dengar. Abu Sa'id Al-Khudri mendengar. Okey, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang dengar daripada Sa'ad bin Abi Waqqas? Bukan sahabat lagi, tabi'in. Ibrahim At-Taimi mendengar. Ibrahim At-Taimi dia riwayatkan kepada Sufyan Uyainah, salah seorang tabi'in besar. Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah meriwayatkan kepada guru Imam Bukhari, salah seorang guru Imam Bukhari yang afdal, Al-Humaidi. Al-Humaidi meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Ada berapa orang sebelum sampai kepada Bukhari, daripada Nabi sebelum sampai kepada Bukhari? Ada 5 orang tadi kan? Okay. Ada ketiga, macam kita tengok hadis itu, ada 2 orang sahabat meriwayatkan. Ada ketiga, satu sahabat meriwayatkan daripada Nabi terus kepada seorang tabi'in. Jadi ada ketiga 4 orang rawi sebelum sampai kepada Bukhari. Ada ketiga 5, ada ketiga 6, ada ketiga 7. Berpandukan kepada cara macam mana dia disampaikan. Faham kan? Okay, now. Para ulama hadis dalam rangkaian rawi itu dia kaji siapa yang tambah. Macam hadis peristiwa di Gua Hira yang kita sebut tadi tu, yang meriwayatkan daripada Nabi ialah Aisyah, tapi dia bukan tambah. Para ulama hadis mengkaji, melihat dalam rawi itu ada seorang yang menambah, wa huwa al-'abd tadi itu. Begitu hebat, begitu teliti.